اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Seisi kampung menjadi gempar pasal budak-budak balik dari mengaji di surau yang terserempak orang mengusung mayat ke tanah perkuburan. Mereka tak dengar siapa pun di kampung berkenaan yang meninggal dunia. Kalau ada kematian, masakan pula dikebumikan tengah malam hinggakan tidak sempat menunggu siang. Memang mereka tak peduli sangat budak-budak balik dari mengaji di surau yang terserempak kerana budak-budak ni mudah terbebar takut. Kadang-kala nampak bayang bersilau cahaya api pun mereka terjerit lantas menuduh hantu pocong yang melompat. Manalah boleh dipercayai sangat sekiranya budak-budak heboh terserempak orang yang mengusung mayat. Apalagi tatkala dijengah ke tanah kuburan sebaik sahaja pagi cerah melayah. Tidak ada pun kesan tanah kubur digali orang. Tetapi bukan Lasa atau Mamat sahaja yang nampak. Beberapa orang yang mengusung mayat dalam kegelapan malam. Malah kawan-kawannya yang lain iaitu Esah, Birah dan Emun juga nampak usungan mayat itu dipikul. Tatkala mereka menyuluh dengan api pelita di tangan, mereka tidak jelas sangat siapa yang mengusung mayat itu. Cahaya api pelita yang terkedau-kedau di tiup angin itu bukan terang sangat. Sebab itulah mereka tak cam siapa yang mengusung mayat berkenaan. Sekalipun bau busuk meruap-ruap menusuk ke dalam hidung. Cakap budak-budak, bukan boleh percaya sangat. Dolah Jeking ingatkan isterinya Tuminah yang mengambil keputusan tidak mahu membenarkan anak mereka iaitu Birah mengaji ke surau. Bimbang jugalah dia sekiranya anak kecil yang baru berumur 10 tahun itu terkejang demam akibat terkejut di tengah gelap yang malam. Tak payah ke surau pun apa salahnya kan? Gerutu Tuminah berkeras tidak mahu Birah mengaji ke surau kalau balik selepas Isyak. Kenapa lebay jamat dia tak mengajar sebelah petang saja, biar budak-budak itu balik ke rumah sebelum maghrib. Lantas saja dia salahkan lebay jamaat yang mengajar budak-budak mengaji di surau selepas dia solat maghrib. Tetapi Tuminah tidak pula membantah. Dia sekadar ikut saja jiran-jirannya yang menghantar anak-anak mengaji menjelang maghrib. Biarlah mereka solat berjemaah dengan lebay jamaat. Sebab itu, jangan takutkan budak-budak dengan hantu. Ujar Dolah Jeking macam kesal. Disebabkan ibu-ibu di kampung gemar sangat takutkan anak-anak dengan hantu. Mereka tak benarkan anak-anak bermain di tengah halaman tatkala senja meremang kerana disorokkan hantu kopek. Kalau merayau di tengah belukar, tentulah akan disorokkan hantu wir-wir. Tentu mereka mudah sangat menuduh hantu berkeliaran apabila terkejut dengan bayang pokok bergoyang yang ditiup angin malam. Ramai budak-budak tu nampak, takkan mereka ni bohong. Mendengus marah Tuminah disebabkan suaminya tak percaya dengan tuduhan budak-budak berkenaan. Amboi. Tetapi Dolah Jekin tidaklah desak sangat anaknya iaitu Birah untuk ke surau kalau dia sendiri tak nak mengaji hingga balik ke tengah malam. Bukan Birah saja yang tidak ke surau mengaji selepas maghrib. Emun dengan Esah juga tidak dibenarkan oleh maknya. Lainlah Alasah dan Mamat. Mereka ni budak lelaki yang tengah nakal. Manalah ditakut kalau terserempak lagi orang yang mengusung mayat dalam samar cahaya api pelita yang terkedau-kedau. Lantas saja Lasah menegur. Tanyakan mereka siapakah yang mati di kampung mereka. Sewaktu orang yang mengusung menjawab mereka tidak mendengar sangat biji butirnya. Hingga hilang di selekor jalan, bau busuk merorot itu berterusan. Selepas orang mengusung mayat itu hilang, barulah mereka berlima ketakutan. Cepat-cepat pula mereka berlari ke rumah Birah. Terpaksa pula lah Dolah Jeking hantar budak-budak lain ni balik ke rumah setelah masing-masing tak berani meranduk kegelapan malam. Semenjak itu, seisi kampung heboh dengan kejadian mayat yang diusung ke tanah perkuburan tengah malam. Tidak lama selepas itu, Talib Sepet juga terserempak orang yang mengusung mayat itu tatkala mencari lembunya yang hilang. Dia sudah ikat kukuh-kukuh lembunya itu pada anak pokok cenerai biar meragut rumput di hujung padang.
Tetapi lembu jantan berikat leher itu merentap kuat sampaikan anak pokok cendera itu tercabut akar. Tahu sangatlah dia kalau lembu tidak ditindik hidung memang kuat merentap tali yang diikat ke leher. Jangan kata anak pokok cenderai tercabut akar. Kalau diikat di bencah pokok sebesar lengan pun akan dihunjam habis. Tetapi lembu yang ditindik hidung tidak akan gemuk macam lembu yang diikat leher. Sebab itu tali sepet tidak mahu lembu jantannya ditindik hidung. Biarlah dia terpaksa susup sasap meranduk keluar beluka sekiranya lembu jantan itu meronta hingga menghunjam tali pengikat. Ke mana lembunya mahu menyusup, memang tidak akan dapat lepaskan diri ke mana pun. Kalau tidak juga ditemui di mana-mana, tali sepet akan urut siku tangannya 3 kali, kemudian diasak pada gelegar rumah. Petua itu sudah cukup dia mengagak sama ada lembunya itu jauh melilau ataupun tersangkut di mana-mana. Bukan takut penduduk kampung hilang lembu ataupun kambing sahaja yang meminta Talib Sepet asakkan siku pada gelegar rumah. Malah orang India di tepi estet juga datang menemui dia. Selepas Talib Sepet gunakan petua asak siku ke gelegar rumah itu, nescaya mereka akan terserempak lembu ataupun kambing tersebut. Sama seperti yang diteka lelaki tadi. Tetapi Talib Sepet memang tidak boleh tandingi Wak Jumin. Kalau penduduk-penduduk kampung hilang lembu tengah meragut di tepi belukar, tak sampai setengah jam, nescaya lembu berkenaan akan balik ke rumah. Kalau lembu yang diseru oleh Wak Jumin itu tidak balik, mereka dapat mengagak sama ada tali pengikat lehernya tersangkut ataupun tertumus ke dalam lumpur yang pecah. Sekiranya lembu berkenaan diheret harimau ke tengah hutan, memang berbekas di tempat binatang itu meragut rumput. Bila-bila mereka akan jejak harimau berkenaan sampai ke tengah malam. Masakan harimau membaham tenaga mereka dapat melepaskan diri apabila Wak Jumim sudah jengkal biasa tapak kakinya. Memang Talib Sepet tidak boleh tandingi Wak Jumin, tetapi dia tidak terniat langsunglah untuk mahu tunjukkan kebolehannya melebihi sesiapa. Hanya penduduk kampung sahaja yang serba tahu tentang dia setelah binatang ternakan hilang. Mahu mencari Wak Jumin tentu jauh meranduk tepi parit kerana orang tua itu tinggal berhampiran bagan. Apalah salahnya tumpu ke rumah Talib Sepet terlebih dahulu. Sekiranya Talib Sepet tidak mampu, mereka boleh randuk juga tepi parit mencari Wak Jumin. Mereka temui Talib Sepet sekadar tidak ada rotan akar pun. Oh, dia punya ayat dia ni bersama-sama ni macam. Saya betul kan ya? Mereka temui Talib Sepet sekadar tidak ada rotan akar pun berguna juga. Acap kali Talib Sepet sendiri menuturkan demikian tatkala penduduk-penduduk kampung menemui dia pasal lembu ternak yang hilang tengah meragut rumput. Hinggalah lembu jantannya tidak ditemui di tepi belukar setelah diikat pada perdu anak cenerai yang menyebabkan Talib Sepet terpaksa mencarinya. Merungut jugalah dia apabila anak cenerai tercabut akar di rentak lembu jantan yang diikat di leher. Tenaganya terlalu kuat sampai anak cenerai sebesar secekak itu pun boleh tercabut. Tatkala menyusur lorong kecil di darat kampung arah ke tanah kubur itulah Talib Sepet terserempak beberapa orang lelaki mengusung usungan mayat. Tak cam pula lah dia siapa yang mengusungnya kerana cahaya yang samar-samar sahaja. Mahu disuluh muka mereka dengan lampu picit, bimbang pula mereka akan tersinggung. Siapa pula yang meninggal tu? Segera Talib Sepet memanggil sebaik sahaja mereka berselisih jalan. Orang sini juga, sahut lelaki yang mengusung di hadapan dengan suara bergetar halus. Orang sini tu siapa? Desak Talib Sepet mahu mengetahui siapa yang meninggal dunia di dalam kampung. Mustahillah dia tidak tahu mengenai kematian di dalam kampung disebabkan mereka seisi kampung sering bertembung di mana-mana. Kalau ada jiran sakit terkejang pun mereka akan sama-sama menjengah. Seisi kampung akan diberitahu kalau berlaku kematian di mana-mana. Tetapi Talib Sepet tidak dengar siapa pun di kampungnya yang terkejang sakit. Orang sini tu siapa? Ulangi Talib Sepet kuat sedikit. Tetapi siapa pun tak menyahut. Mereka terus bergegas-gegas mengusung mayat di tengah kesamaran malam. Ketika ini, bau busuk mula meruat-ruat menusuk ke hidung. Lantas, Talib Sepet ingatkan fasal anaknya iaitu Emun tidak berani lagi mengaji ke surau disebabkan terserempak orang yang mengusung mayat itu. Hanya selama beberapa malam sahaja, Sahab Balam pula terserempak beberapa orang lelaki mengusung mayat itu melalui celah belukar nipah. Terdengar pada si Sahab Balam nilah, dia terdengar air berdecau-decau di randuk kaki mereka yang mengusung disebabkan kawasan tersebut berlopak.
Tetapi Sahab Balam tak beritahu siapa-siapa pun mengenai kejadian dia terserempak dengan orang yang mengusung mayat itu. Setelah orang-orang kampung heboh dengan kejadian terserempak orang yang mengusung mayat itulah, baru Sahab Balam pun mengaku. Tetapi dia tidak bimbang apa-apa kerana perkara mengusung mayat itu. Sahab Balam tak peduli sangat. Asal saja berlaku kematian, jarang pula datang menjengah. Kalau datang pun setakat membantu gali kubur sahaja. Selepas itu, Sahab Balam akan jinjing dendaknya, meranduk belukar memikat Balam yang bersiul langsing. Sebab itu, dia tak peduli sangat siapa pun yang mengusung mayat di tengah kegelapan malam. Dia juga tak ambil peduli sangatlah tentang kenapa mereka tak bawa lampu sekiranya mahu kebumikan mayat di tengah kegelapan malam. Hairan juga aku kenapa tak ramai orang yang hantar mayat ke kubur. Tersengih Sahab setelah kejadian tersebut semakin heboh. Kanak-kanak bertambah takut mahu membuka tingkap pada waktu malam. Apalagi kalau tidur dengan dinding yang berlubang-lubang. Terbayang-bayang saja bagaikan ada mata yang terjegil mengintai di situ. Kamu dah tersempak, kenapa tak beritahu? Ujar Talit Sepet mengeluh pendek setelah menyedari kampung berkenaan diganggu petaka demikian. Tak kuasalah aku nak campur urusan orang, sahut Sahab Balam. Kesal juga kerana sering kali memencilkan diri dari masyarakat semata-mata asyik memikat Balam di tengah belukar. Dalam keadaan macam ni, kamu perlu ikut juga masbuk orang. Lantas Lebay Jak Ahmad ingatkan mereka supaya tidak jadi enau dalam belukar, lepaskan pucuk sendiri saja. Orang ke? Atau bayangan aja yang orang usung mayat tu? Dollah Jeking mula berasa hairan. Kamu tengok macam mana? Lantas Lebay Jak Ahmad mengusiknya kerana Dollah Jeking sendiri mengaku terserempak kejadian tersebut. Saya nampak macam orang betul. Jelas Dollah Jeking tidak dapat berdalil lagi kerana dia memang gementar apabila kenangkan kejadian yang dialaminya itu. Tetapi Lebay Jak Ahmad tidak pernah terserempak sekalipun dia balik dari surau selepas habis maghrib. Setiap kali dia melalui lorong menuju ke tanah kuburan sebelum membelok ke simpang rumahnya, memang Lebay Jak Ahmad tidak nampak apa-apa pun. Sekiranya jelmaan orang mengusung mayat itu tidak mengganggu sesiapa, Lebay Jak Ahmad menyuruh orang-orang kampung jangan bimbang apa-apalah. Kalau takut keluar malam, duduk je lah di rumah, jangan pergi mana-mana. Semenjak beberapa hari jelmaan yang membawa usungan itu dilihat oleh penduduk kampung, belum pernah pula ianya melintas di hadapan tangga. Mereka yang melalui lorong kecil ke kawasan tanah kuburan itu sahaja yang terserempak. Sebab itu, Lebay Jak Ahmad mengingatkan mereka supaya tidak perlu bimbang kalau mereka tidak keluar ke mana-mana. Lainlah Lebay Jak Ahmad yang berulang alik ke surau disebabkan rumahnya berdekatan sahaja di situ. Dilaung dari pintu rumah pun boleh didengar sampai ke surau. Kalau bencana, kita orang kampung mestilah siahkan juga Lebay. Siah ni rasanya bersiap sedia ni. Kita buat sembahyang hajat beramai-ramai. Lantas Lebay Jak Ahmad membuat keputusan. Sesiapa sahaja bersetuju apabila diminta oleh Lebay Jak Ahmad buat sembahyang hajat biar malapetaka terhindar jauh dari kampung mereka. Dalam keadaan terdesak, memang mereka tidak akan membantah. Lagipun, perkara jelmaan yang orang yang membawa usungan mayat itu bukanlah perkara biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalau ada kematian, tentu tanah perkuburan berbekas kesan digali orang. Mereka juga dapat cam siapa jiran yang meninggal dunia kerana kampung berkenaan bukannya ramai sangat penduduk. Mereka boleh cam siapa sahaja yang menetap di situ. Masakan pula mereka tak tahu siapa yang meninggal atau terkejang sakit sejak berhari-hari. 3 malam seisi kampung buat sembahyang hajat di surau. Mazin Tangkak pula terserempak 4 orang lelaki membawa usungan mayat itu. Mereka beratib sepanjang perjalanan ke kubur di tengah kegelapan malam. Terkejut benar Mazin Tangkak apabila berselisih jalan. Kalau dia menyedari jelmaan orang membawa usungan mayat itu jauh di hadapannya, tatkala mendengar ratib yang berulang kali, memang Mazin Tangkak akan cepat-cepat melarikan diri. Tetapi dia tidak dapat undur ke mana. Hanya dalam jarak beberapa ela saja jelmaan itu tersergam di hadapannya. Mereka beratib-ratib seolah-olah tidak melihat sesiapa pun di situ tatkala berselisih jalan dengan Mazin Tangkak. Dia tengkak ke tengkak ni. Dia tahu memang jelmaan itu tidak mengganggu sesiapa. Kalau ianya mahu mengganggu, sudah tentulah Mazin Tangkak terkejut hingga demam yang terketar-ketar. Lagi kita buat solat hajat, makin galak dia keluar ya. Dollah Jeking tidak dapat menahan sabar semasa berkumpul di surau.
Sembayang hajat ni satu ibadat saja dolah. Lantas Lebay Ahmad mengingatkan dia supaya tidak salahkan solat hajat. Perkara solat hajat pun sekadar berdoa sahaja. Urusan mengkabulkan doa hanya Allah saja yang menentukan. Kita kena cari bomoh ni, desak Dollah Jeking seolah-olah membuat keputusan biar seisi kampung mematuhinya. Kalau Allah Akbar, sorry, minta maaf. Tertekan pula. Kalau kamu boleh cari bomoh, kamu carilah. Sahab Balam bersetuju. Sekiranya Dollah Jengking boleh tunjukkan kepada mereka bomoh berkenaan. Bukan aku cari, tapi kita sama-samalah cari. Jelas Dollah Jengking mencemik muka disebabkan Sahab Balam sengaja meletakkan beban demikian ke bahunya. Siapa lagi boleh dalam kampung kita kalau mereka tak tahu siapa bomoh yang mampu berdepan dengan jelmaan berdekatan. Bukan berdekatan, berkenaan. Allah. Kalau dibiarkan berterusan, manalah tahu jelmaan itu akan mengusik orang-orang kampung pula. Bagaimana kalau orang yang membawa usungan mayat itu terus ke dapur ataupun ke tengah rumah? Mereka akan meletakkan mayat di tengah-tengah rumah sampai tergolek tidak berkapan. Dollah Jengking sudah terbayangkan mayat tergolek di tengah rumah akan bingkas bangun mencari mangsa. Dollah Jengking ni banyak tahu cerita zombie ni. Apalagi kalau anak-anak kecil bersama orang perempuan yang tinggal di rumah tatkala orang lelaki berjemaah di surau. Kemana pula mereka mau bersembunyi kalau mayat dalam usungan diletakkan di tengah rumah masing-masing? Sebelum terjadi perkara buruk, kita mestilah ikhtiar. Dollah Jengking berkeras mahu berikhtiar untuk mendapatkan khidmat bomoh. Sekalipun Lebay Ahmad sudah buat solat hajat beramai-ramai. Ikhtiar yang macam mana? Cakaplah, desak Mazin Tangkap. Mahu tahu apa yang berkocak jauh di sudut hati Dollah Jengking. Kita jumpa Wak Jumin. Lantas Dollah Jengking teringatkan Wak Jumin di hujung parit yang memang mahir mengamalkan jampi serapah sampai lembu yang hilang akan balik sendiri ke rumah. Wak Jumin tu kalau lembu hilang bolehlah dia jampikan. Lantas Talik Sepet mencelah. Cubalah dulu, mana kita tahu kepandaian orang. Lebay Ahmad marahkan anak saudaranya kerana memperkecilkan Wak Junin itu. Sebaik saja diberitahu Wak Junin mengenai kejadian yang menimpa kampung berkenaan. Dia tidak terkejut apa-apa. Kalau sudah beberapa kali terserempak orang yang membawa usungan mayat, kenapa tidak dia kuri ke mana mereka kebumikan mayat itu? Tetapi Wak Jumin dapat mengagak. Tentu Dollah Jengking, Sahab Balam mahupun Talik Sepet takut untuk mengekori. Apa salahnya diekori ke mana orang yang membawa usungan mayat untuk menyusup masuk? Disebabkan hati diselubungi ketakutan, mereka menjadi terpempan dengan terkebil-kebil mata sahaja. Lebay Ahmad yang beberapa kali mengendap mahu melihat sendiri orang yang mengusung mayat itu tidak pula terserempak. Memang Wak Jumin juga mengakui pernah mengalami kejadian tersebut sebelum berpindah ke Semenanjung. Tatkala masih lagi di kampung halamannya, asal saja malam bulan mengambang penuh berturut-turut, mereka akan melihat orang yang membawa usung mayat. Hanya beberapa langkah saja mereka berselisih di jalan, mereka semua akan hilang dari pandangan. Seisi kampung bersetuju berkawal malam mahu memerangkap siapakah yang membawa usungan mayat berkenaan. Pak Seboro yang berkeras sangat mahu menghambat jelmaan tersebut. Yang mahu dia nak Allah Akbar. Dia pelik betul lah ni. Pak Seboro yang berkeras sangat mahu menghambat jelmaan tersebut mengawal di simpang masuk tanah perkuburan. Tetapi dia ya Allah, kenapa ni jadi teruk ni? Pukul berapa ni? 9.54. Minta maaf sangat Saya tak bersihat lagi ni. Sebab tu dah masuk hari yang kedua, hari ketiga ni tak upload ni. Saya usahakan juga bagi habis kita ulang balik di sini. Tetapi dia dikejutkan apabila diberitahu usungan mayat berkenaan diletakkan di tengah rumahnya. Mereka yang membawa usungan itu menghilangkan diri. Sebaik saja mayat di atas usungan itu diletakkan di tengah rumah. Termengah-mengah anak Pak Seboro beritahu ayahnya bersama dengan orang-orang kampung yang berkawal mengenai usungan mayat yang diletakkan di tengah rumahnya. Sewaktu mereka balik ke rumah, tidak bertangguh, Pak Seboro menyingkap kain yang menutupi mayat. Mereka melihat hanya tulang rangka sahaja di atas usungan tersebut dengan bau yang busuk menusuk ke hidung. Memang Wak Jumin sendiri melihat tulang-tulang rangka di atas usungan mayat itu. Lantas saja Pak Seboro perintahkan mereka kebumikan sahaja tulang rangka berkenaan. Dalam masa mereka bersiap-siap untuk kebumikan semula tulang-tulang rangka itu,
Usungan tersebut menjadi reput dimakan anak-anak. Sekaligus tulang-tulang rangka itu bercantum dan terus melompat bangun. Ni betul zombie ni. Belum sempat mereka mahu menghambat tulang-tulang rangka itu, ianya hilang dalam kesamaran malam. Semenjak kejadian menimpa Pak Seburu itu, orang-orang kampung menjadi gemetar. Siapa sahaja yang berkeras mahu memerangkap, nescaya usungan mayat itu akan dihantar ke tengah rumahnya. Kadang-kadang mayat yang sudah repuk tergolek di situ dengan ulat berengga yang merata-rata. Kamu jangan terpedaya, Jumin. Pak Kiai ingatkan Wak Jumin apabila anak muridnya serba salah mahu berhadapan dengan gangguan demikian yang ternyata gangguan ilmu hitam Pak Kiai. Kenapa dia macam tu? Okey, jelas Wak Jumin kerana tidak mungkin mahu melawan ilmu hitam sekiranya tidak setanding dengan amalan lawan. Allah meliputi 7 petala bumi, 7 petala langit. Dah tegas Pak Kiai memberi keyakinan. Dalam masa orang-orang kampung berkawal di pintu rumah masing-masing, asal sahaja bulan mengambang penuh, Pak Kiai tidak berganjak dari madrasahnya. Lama Pak Kiai berzikir memegang buah tasbihnya. Tiba-tiba, Wak Jumin mendengar dia bersuara. Beberapa orang yang terjongkok di madrasah juga tidak melihat apa yang tatkala Pak Kiai menuding jari ke tengah halaman madrasah. Kemudian Pak Kiai menyuruh letakkan sesuatu di situ, menyebabkan mereka yang terjongkok di madrasah berasa hairan. Tetapi Pak Kiai memberi isyarat supaya jangan bergerak, lantas membacakan. Di sini ada doa dia, saya skip. Sekaligus mereka mendengar jeritan sayup-sayup di udara bagaikan terganggang ke api yang menyala. Getar suara kesakitan akibat terbakar itu semakin lama hilang bersama dengan angin malam yang bertiup perlahan. Apabila didesak, Pak Kiai beritahu mengenai kejadian itu. Dia sekadar menggelengkan kepala sahaja dengan beristighfar berulang kali. Tatkala mereka di madrasah mahu balik ke rumah, Embah Limi termengah-mengah berlari mahu menemui Pak Kiai. Hiba sangat Embah Limi memberitahu mengenai suaminya iaitu Mas Wakas mati terkejang dengan seluruh badannya melecur laksana rentung terbakar. Sewaktu Wak Jumin bersama Pak Kiai menjengah ke rumah Mas Wakas, dia melihat di tangan mayat tergenggam bungkusan kecil. Segera Pak Kiai mengeluarkan bungkusan itu dari genggaman mayat Mas Wakas. Di dalam bungkusan kain putih itu hanya berisi 7 butir berteh sahaja. Menggiling-giling Pak Kiai kerana dia melihat Mas Wakas seolah-olah cuba menguasai amalan yang dia sendiri pun tak tahu apa-apa. Tak apalah, kita tengok dulu. Wak Jumin ikut sama berkumpul di surau sebaik saja gangguan tersebut. Kalau ilmu hitam, kita ikut cara dia. Kalau gangguan syaitan, kita cari puncanya. Dia menambah setelah ikut sama solat hajat bersama dengan Lebay Ja'amat. Kemudian Wak Jumin meminta jemaah yang lain tunggu sahaja di surau atau balik ke rumah masing-masing. Dia bersama Lebay Ja'amat sahaja yang akan meraduk kegelapan malam menjengah ke serata kampung. Memang tidak ada siapa pun yang mahu bertahan di surau. Mereka semua mengambil keputusan balik ke rumah sebaik saja Wak Jumin turun meninggalkan surau bersama dengan Lebay Ja'amat. Tetapi Dollah Jekin tidak terus balik ke rumah. Lantas dia mengajak Talib Sepet menunggu di simpang ke kubur itu dengan harapan dapat melihat sendiri orang yang membawa usungan mayat itu. Sengajalah mereka berlindung di sebalik pokok cenerai merimbun daun, biar siapa pun tidak melihat mereka bertahan di situ. Dalam masa menunggu di sebalik pokok cenerai itu, mereka berdua terpaksa bertahan dari gangguan nyamuk yang mengiang-iang di pangkal telinga. Kalau tidak kenangkan mahu ikut sama Wak Jumin memerangkap gangguan dalam kampung. Memang Dolan Jengkeng dan Talib Sepet tidak sanggup berlindung dalam belukar di balik pokok cenerai itu. Apa sangatlah mahu dibimbangkan, kerana Wak Jumin juga menyusup di tengah belukar di mana-mana. Kalau terserempak Wak Jumin dan Lebay Ja'amat, tentu mereka berdua disuruh balik saja ke rumah. Sebab itulah mereka tidak mahu Wak Jumin atau Lebay Ja'amat melihat mereka bersembunyi di situ. Kamu tengok dekat pokok besar tu. Bisik Talib Sepet mencuit bahu Dollah Jengking kerana diperasan pokok ketapang tersegar di tepi jalan itu tidak pernah tumbuh di situ. Pokok ketapang tu kenapa pula? Ujar Dollah Jengking perlahan terkebil-kebil mata mendongak ke atas. Setahu aku, dekat sini tak ada pokok ketapang. Talib Sepet mula gementar tatkala melihat pokok berkenaan seolah-olah bergerak sendiri masuk ke tengah belukar. Nampaknya pokok ketapang tu berjalan. Berdebar juga hati Dollah Jengking, tetapi dia sengaja beranikan dirinya.
Dalam masa mereka berdua terpinga-pinga melihat pokok ketapang besar yang tumbuh tersengam, tiba-tiba di selekoh lorong itu, mereka terhidu bau busuk yang meruap-ruap. Cepat-cepat Dollah Jeking ingatkan tali sepet supaya bersedia. Tidak lama kemudian, mereka nampak berbalam-balam di tengah kegelapan. Ada 4 orang lelaki yang mengusung usungan mayat. Sebaik saja mereka sampai di bawah pokok ketapang besar, sekaligus akar pokok ketapang terjongkit keluar. Kelilingnya menjadi tembok hingga 4 lelaki yang membawa usungan mayat itu terkepung. Mereka terpinga-pinga mahu mencari lubang untuk memboloskan diri. Tetapi tangkapan ke banir pokok ketapang seperti dinding tembok keras yang sukar ditembusi. Ketika ini, Talib Sepet nampak Lebay Jamat melompat terjun dari dahan pokok ketapang. Dia tercegat memerhatikan 4 orang lelaki yang terkial-kial mahu memanjat dinding tembok. Mereka berempat tidak bercakap sepatah pun, lantas meletakkan usungan di tanah. Kemana? Kemana kamu nak bawa usungan mayat ni? Jerkah Lebay Jamat setelah berhadapan dengan 4 orang lelaki berkenaan. Tetapi lelaki berempat itu tidak menyahut. Mereka tergagau-gagau mahu memanjat dinding tembok. Berkali-kali mereka cuba memanjat tetapi jatuh tergelincir semula ke bawah. Semakin takut mereka melihat Lebay Jamat yang berdiri tidak berganjak sedikit pun. Ketika ini, Dollah Jeking dan Talib Sepet tidak melihat penuh Wak Jumin di situ. Disebabkan ketakutan, mereka berdua tidak berani pun melompat keluar mendapatkan Lebay Jamat. Biarlah mereka berdua bertahan di situ, sekalipun 4 lelaki berkenaan terketar-ketar berdepan dengan Lebay Jamat yang mengisar-ngisar tapak tangan. Apabila Lebay Jamat membacakan surah Al-Ikhlas 11 kali, bumi tempat mereka berjejak kuat. Dalam masa yang sama juga, Talib Sepet merasa perutnya memual-mual bagaikan mahu terjeluih muntah. Tekak juga loya tidak dapat bertahan. Sebaik saja diberitahu oleh Talib Sepet, perutnya memulas-mulas. Dollah Jeking juga mengaku yang dia sudah pun bersirai kencing di dalam seluar. Puas dia menahan perutnya yang merengat-rengat, tetapi kencingnya meleleh juga dengan tidak disedari. Setelah membaca surah Al-Ikhlas, Lebay Jamat pun membacakan Ayatul Kursi 11 kali diikuti dengan doa. Baik, doa ini saya skip ya. Tatkala Lebay Jamat menampar 2 tapak tangannya, mayat di atas usungan tiba-tiba bangun perlahan. Semakin kencang perut Talib Sepet memulas-mulas ketika ini, hinggakan dia tidak tahu apa-apa pun yang berlaku lagi. Dollah Jeking juga terlopong hingga terkaku tidak bergerak. Ketika itu, pokok ketapang yang terzegam juga hilang bagaikan bayang-bayang yang tidak nampak lagi setelah disulur oleh cahaya. Di situ Wak Jumin tercegat seolah-olah sama macam pokok ketapang yang tersegam indah tadi. Tersergam gagah. Kenapa kamu nak ganggu kampung kami ya? Wak Jumin mengepal tinju lantas menumbuk-numbuk ke udara. Kami bukannya nak ganggu kampung, sahut mayat perempuan di atas usungan dengan rambutnya yang mengerbang di tiup angin. Jangan nak berdalih lah, jerkah Wak Jumin memberi amaran, memusingkan badannya hingga menjelma laksana kabus hitam yang berpusar kuat. Dengar Wak Jumin, janganlah cuba nak berselindung. Aku tahu asal-usul kamu. Semakin keras tuturnya dalam masa kabus hitam itu berputar. Asal sahaja kabus itu berputar, semua lembaga yang tercegat di hadapannya berputar sama laksana gasing yang tengah naik uri. Apabila dia berhenti berpusar, sekaligus pula lembaga di hadapannya terpelanting hingga bergolek ke tanah. Ketika ini Lebay Jamat berzikir hinggakan suaranya bergema laksana guruh bergegar di udara. Tersengguk-sengguk lembaga wanita di atas usungan mayat itu menangis apabila dia jatuh terjelepoh di situ selepas berputar ligat. Dia memerhati 4 lembaga lelaki yang mengusungnya itu juga terhuyung-hayang bangun akibat terguling di tanah. Mereka berpandangan di antara satu sama lain seolah-olah termangu dengan kejadian yang mereka alami di hadapan Wak Jumin bersama dengan Lebay Jamat. Memang mereka gemetar disebabkan Wak Jumin menjelma menjadi pokok ketapang hinggakan Lebay Jamat bertenggung di atas dahannya yang tinggi. Tentulah pokok ketapang itu berjalan mengikut kemahuan Wak Jumin. Baik akar, baik dahan, baik rantingnya, semua boleh mencekak kalau mereka mahu melarikan diri. Kenapalah kamu buat aku macam ni, Jumin? Merintih-rintih perempuan di atas usungan itu menangis menahan kesedihan yang diperangkap oleh Wak Jumin di situ.
Mereka semakin terseksa apabila lebah Ja'amat berzikir. Bumi tempat mereka berjejak ikut sama bergegar kuat. Asal saja lebah Ja'amat membaca surah Al-Ikhlas, petir akan berdentang menyambar. Mereka tidak dapat berlindung dari terjahan api petir yang terus-menerus mencari mangsa. Tolonglah lebah Ja'amat, jangan seksa kami macam ni. Perempuan di atas sungai merayu hibah. Lebah Ja'amat tak seksa kamu lah. Tapi perbuatan kamu yang menyeksa kamu sendiri. Sahut Wak Jumin disebabkan lebah Ja'amat tidak mahu bercakap apa-apa. Dia terus berzikir hinggakan gemanya menggegar ke sekeliling menyebabkan pokok-pokok juga terlonjak-lonjak sama. Cukuplah lebah Ja'amat. Ilmu apa yang awak pakai ni? Semakin gemetar perempuan di atas usungan mayat itu mengeliat-liat menahan kesakitan. Kamu akan rasa lebih terseksa kalau ganggu kampung kami. Tegas Wak Jumin terjegat semula bercekap pinggang. Dia memberi amaran disebabkan lebah Ja'amat tidak menyahut apa-apa. Tetapi perempuan di atas usungan mayat itu merintih-rintih meminta lebah Ja'amat berhenti daripada terus berzikir. Bukan setakat bumi tempat berpijak sahaja yang bergegar. Seluruh jantung dan isi perutnya juga ikut sama bergegar. Tubuhnya menggigil menahan seksa akibat bergegar semasa lebah Ja'amat terus berzikir. Lelaki berempat yang mengusung usungan juga tidak dapat berdiri tegak akibat terlambung-lambung bagaikan beras yang ditampi di dalam nyiru. Gegaran bumi tempat berpijak menjadikan mereka ketakutan tidak menentu. Ketika itu, Wak Jumin ketawa mengejek mereka disebabkan cuba menguji penduduk-penduduk kampung. Menggeleng-geleng kepala perempuan di atas usungan disebabkan lebah Ja'amat tidak peduli langsung rintihannya. Tentu lebah Ja'amat juga tak peduli penjelasan dia apabila dilihat oleh penduduk kampung yang diusung ke tanah perkuburan itu. Masakan pula lebah Ja'amat mahu berhenti berzikir setelah berhadapan dengan gangguan demikian. Lainlah kalau terserempak manusia biasa yang merintih-rintih meminta pertolongan. Bila-bila lebah Ja'amat sanggup membantu. Tetapi di depannya sekadar jemaah perempuan yang diusung ke tanah perkuburan tatkala malam yang gelap gulita. Siapa pun tak akan percaya mengenai orang yang membawa usungan mayat merayu-rayu di tengah malam. Kalau tidak terserempak sendiri macam Dolah Jekeng, Sahab Balam ataupun Talib Sempet. Kalau tidak disebabkan Wak Jumin memerangkap, nescaya mereka dapat memboloskan diri ke mana-mana. Tetapi Wak Jumin sekaligus bertukar menjadi pokok ketapang di hadapan lebah Ja'amat. Dia menyuruh lebah Ja'amat berpaut pada dahan pokok ketapang itu, sewaktu orang yang membawa usungan mayat semakin hampir masuk ke dalam perangkap. Manalah mereka dapat boza. Ni dah dia datang ni. Jadi dia pening ubat guys. Sorry. Manalah mereka dapat bezakan pokok ketapang jelmaan Wak Jumin dengan pokok lain yang tumbuh meliar di tengah belukar. Kalau setakat lembaga lelaki membawa usungan mayat itu sahaja yang terkepung, binatang buas tengah hutan juga akan terperangkap sekiranya Wak Jumin masuk ke dalam hutan. Bila-bila harimau ganas terkeliru apabila terserempak tunggul kayu sebaik sahaja mahu menerkam Wak Jumin. Memang Wak Jumin sudah bertukar menjadi pokok besar yang tersegam hingga sukar dikesan musuh. Sebab itu, perempuan yang diusung macam mayat terbujur itu tidak dapat mengelak tatkala Wak Jumin bertukar menjadi pokok ketapang yang tersegam. Akar banirnya terbongkar menjadi dinding tembok mengepung mereka hingga tidak dapat lari memboloskan diri. Dalam masa yang sama pula, lebah Ja'amat berzikir menyebabkan mereka semakin lemah terkepung di situ. Sudahlah, kami semua ni dah tersesat ke sini. Merintih ayat perempuan itu di atas usungan mayat itu. Tolonglah aku. Kemudian bergetar pula suara lembaga empat lelaki itu melambai-lambai tangan minta diselamatkan mereka dari goncangan. Tanah tempat berpijak mereka ini terlambung-lambung laksana padi yang ditampi di dalam miru. Siapa selepah? Siapa selepah tu? Cakap. Baik, selepah ni bukan selepas dan selepah ni selepah nama orang. Bentak Wak Jumin keras merenung tepat ke muka perempuan di atas usungan mayat. Tersipu-sipu. Perempuan di atas usungan mayat mengakui dirinya adalah selepah yang diusung empat lelaki berkenaan. Lama juga Wak Jumin memerhatikan perempuan berkenaan hingga nampak berbayang wajahnya di bawah rambut yang mengerbang ditiup angin. Kemudian Wak Jumin beristighfar beberapa kali dalam keluhan yang memanjang. Memang dia dapat mengagak jelmaan selepah itu tersesat hingga sukar mencari laluan menyebabkan masuk ke kawasan pegunungan.
Tetapi lebay Jaknat, Jaknat benar, nasib Kahanat. Tetapi lebay Jak Ahmad tidak peduli apa-apa dan dia terus juga berzikir. Sekalipun petir berdentam kuat berulang kali. Kalau tidak disebabkan dinding tembok tersegap, nescaya mereka yang terkepung di situ diterjah petir memancar di udara. Di tengah dentaman petir bertalu-talu, Wak Jumail menghembus ke arah perempuan itu dengan membacakan 3 kali Al-Fatihah. Kemudian diikuti dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sekaligus petir berdentum berhenti serta-merta dengan gegaran tanah juga kembali tenang. Tersenyum lebay Jak Ahmad apabila mendapati gegaran bumi yang telah menjadi tenang selepas Wak Jumail membacakan Al-Fatihah. Perlahan saja Wak Jumail menuturkan, "Ya Allah, kabulkanlah Al-Fatihah ini aku sedekahkan kepada selepah." Perempuan di atas usungan mayat itu menekuk muka dengan kedua tangannya lantas menangis tersengguk-sengguk. Lelaki lebay Jak Ahmad juga mengangkat muka memerhatikan ke arah Wak Jumail dan dia melihat Wak Jumail mara mendekati perempuan di atas usungan mayat berkenaan. Lantas Wak Jumail memberi isyarat kepada 4 lelaki yang terperosok di bawah dinding tembok itu supaya mengusung semula ke usungan tersebut. Sebaik saja 4 lelaki mengusung usungan itu, Wak Jumail membacakan Al-Fatihah 3 kali dengan menyuruh lelaki berkenaan berjalan 3 langkah ke hadapan. Sini dah ada ayat Fatihah. Rasa semua boleh baca dah kot kan? So saya skip. Sekaligus pula cahaya memancar bagaikan pintu terbuka melalui terowong jauh di hadapan mereka. Tidak bertangguk, Wak Jumail mengajak mereka hampir ke arah cahaya yang memancar itu. Sebaik saja 4 lelaki membawa usungan itu sampai di muka pintu. Terowong bercahaya. Saya ulang balik ya. Sebaik saja 4 lelaki membawa usungan itu sampai di depan pintu terowong yang bercahaya. Lantas Wak Jumail menyuruhnya membolos masuk ke situ. "Tempat kamu di sana, bukan di sini," beritahu Wak Jumail menuding jari ke arah pintu terowong yang bercahaya. Mereka tidak membantah apa-apa. Terus saja mereka masuk ke terowongan bercahaya itu sampai hilang di pusar angin mengelus kencang. Selepas orang membawa usungan mayat itu hilang dalam pusaran angin di tengah terowong bercahaya, serta merta pula cahaya berkenaan hilang menjadikan tempat itu diserkup kegelapan semula. Tersengih-sengih Wak Jumail mengajak lebay Jak Ahmad balik ke surau. Belum pun mereka bergerak, lebay Jak Ahmad mendengar rekekan yang bergetar di perdu pohon cenerai. Tatkala dia menyuruh ke situ, memang dolah Jack King tergetar-getar dengan mulut yang berbuih. Tali sepet juga terlanggung kepala di bahunya dengan tidak bergerak apa-apa. Terpaksa pula mereka berdua memapah 2 lelaki itu balik ke rumah masing-masing. Setelah dipulihkan, terpinga-pinga dolah Jack King mahu mengingatkan semula kejadian pokok ketapang bergerak macam orang yang berjalan. Sementara tali sepet tidak tahu apa-apa pun setelah perut memula-mulas yang mahu muntah terjelui. "Kalau kau ikut sama, kenapa tak berterus terang?" marah juga Wak Jumail. Disebabkan 2 lelaki itu cuba mengendap di dalam luka. Apalah salahnya kalau kita berterus terang mahu ikut sama memerangkap jelmaan yang membawa usungan mayat itu? "Nasib baik kamu tak ditimpa geruh," ujar lebay Jak Ahmad mengingatkan mereka berdua bernasib baik sekadar pingsan tidak sedarkan diri sahaja. Bagaimana kalau ditimpa geruh sampai menanggung derita seumur hidup? Tetapi dolah Jack King dapat mengingatkan mengenai pokok ketapang yang bergerak. Kemudiannya akarnya terbongkar menjadi banir seperti dinding tembok yang tersegam. Sekaligus pula lebay Jak Ahmad terjun dari dahan pokok ketapang itu. Selepas itu dia tidak melihat apa-apa lagi disebabkan terkaku hingga terlopong mulut. Sekali-sekali dia nampak bayangan mengimbas seperti Wak Jumail yang bertukar menjadi pokok ketapang tersegam. Mahu dituduh pula tentulah Wak Jumail tidak akan mengaku. Kerana di dalam kegelapan malam, pandangan mata seringkali keliru. Pokok di tiup angin juga kelihatan seperti berjalan meranduk keluar. "Kalau Wak jadi pokok, habislah kena tebang." Terkekeh-kekeh Wak Jumail ketawa sewaktu saya temui dia di hujung parit. Ustaz pun percaya dengan cerita macam tu. Dia mencebik bibir seolah-olah menyindir saya. Saya tersenyum menjeling ke arahnya. Kalaulah arwah lebay Jak Ahmad terconggok di situ, tentu Wak Jumail tidak akan berdalih apa-apa. Tetapi semenjak saya datang ke kampung itu, lebay Jak Ahmad memang sudah lama meninggal dunia.
Beberapa kali Dollah Jakim beritahu saya bahawa dia tidak akan lupakan kejadian tersebut sampai bila-bila.